Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya, kita masih lagi dapat bersama hari ini. Bersama dengan Atuk. Quote of the day. Bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kota Baru. Hari ini sudah pun berapa belas? 16. Wow, 16 hari Jumaat. Friday. Wah, lagi 2 jam solat Jumaat. Ya, Ams. Apa khabar? Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Atuk sehat, Ams. Wah, cantik logo Am. Guna Allah. Wah, itu. Orang sebut tengok pun Allah. Wah, dapat pahala. Sebut tengok dapat pahala. Ya, Sodin Kosnak. Assalamualaikum Baji. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kami semua sihat belaka. Alhamdulillah. Yang sehat tu, yang seronok tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Liza, apa khabar? Salam sedekah. Handsome Haji. Wah, sudah. Terima kasih. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Quote of the day kita hari ini. Bising lah. Tu ayah nak buat live ni. Tepi sikit boleh? Terima kasih. Okey, dalam sebuah kehidupan ini, doa Tok Haji. Doa. Okey, sekejap lagi kita doa. Doa baca Al-Fatihah. InsyaAllah. Nanti ramai-ramai sikit kita doa ramai-ramai. Okey, apa sahaja makhluk di muka bumi ini yang hidup pasti mati. Tak kira lah manusia ke, haiwan ke, jin ke, pokok ke. Pokok pun hidup mati. Pokok pun hidup mati. Semua mati. Jadi mati itu pasti. Dan bagi binatang apabila mati, maka habislah, selesailah cerita dia. Dia tak perlu disoal. Tak perlu disiasat. Tak perlu menghadap Maliki Yaumiddin. Tak perlu menghadap hari pembalasan. Allah ialah menguasai hari pembalasan. Yang perlu menghadap hari pembalasan ini ialah manusia. Manusia. Sebab itu manusia ada kelebihan berbanding dengan haiwan. Manusia diberi akal. Kalau beza banyak orang ada akal dengan orang tak ada akal. Orang ada akal, tak ada akal. Kalau nak kira persamaan tu ada. Haiwan yang tak ada akal pun ada juga persamaan dengan manusia. Mati itu pasti. Ya, setiap yang ada di muka bumi ini pasti. Betul lah, Naliza. Kalau setakat untuk makan, lembu juga makan. Makan, gemuk juga, makan rumput je. Tak makan vitamin. Makan rumput je. Tak makan pizza. Tak makan KFC. Kita semua makan. Akhir sekali terlebih makan. Jadi kalau setakat untuk kerja kuat. Lembu di bendang pun kerja kuat. Bajak sawah. Kan? Tapi apa perbezaan haiwan dengan manusia ini? Ialah akal. Jadi apabila ada akal, akan ada perkiraan. Apa yang kamu buat di dunia. Setiap apa sahaja yang kamu buat di dunia akan dihitungkan di akhirat nanti. Akan dihitungkan. Jadi quote of the day bersama dengan Atuk hari ini, tajuk kita ialah apa yang diminta oleh orang yang sudah meninggal dunia kalau diberi pilihan untuk dia hidup semula. Hidup semula. Apa yang dia minta? Ibadat apa yang dia nak buat kalau diberi peluang? Inilah yang dikatakan rahsia sudah buka. Rahsia sudah diketahui umum. Jadi kita yang masih hidup ini ada kesempatan ini supaya melakukan apa yang diminta oleh ahli kubur. Apa yang diminta oleh ahli kubur? Ya Allah, kembalikanlah aku walaupun setengah jam. Aku nak buat ibadat. Apa ibadat itu? Ini yang penting. Jadi kita yang masih lagi berada di atas muka bumi, sebelum dia masuk dalam bumi, di atas muka bumi, maka kita perlulah
buat apa yang diminta oleh orang yang ada di bawah bumi. Sebab kita juga akan berada di bawah bumi. Bawah bumi. Berapa? Walaupun kita pangkat besar, jutawan, apa sahaja kedudukan kita di dunia, juga akan masuk dalam bumi. Masuk dalam bumi. Asal tanah, turun kepada tanah, balik kepada tanah. Jadi sebelum kita masuk dalam bumi, apa sebenarnya orang yang dah meninggal itu nak buat kalau dia dihidupkan semula? Ataupun apakah permintaan mayit, orang yang dah meninggal ini, permintaan dengan Allah, ya Allah, kembalikanlah aku walaupun setengah jam, satu hari. Adakah dia nak minta kembali ke dunia itu untuk solat? Adakah dia nak kembali ke dunia itu kerana teringat kereta besar dia? Ataupun teringat pangkat dia? Ataupun teringat isteri dia yang cantik? Atau suami dia handsome? Ataupun dia teringat rumah dia besar? Rumah dia besar, harta dia banyak. Apa sebenarnya permintaan mereka ini apabila diberi peluang kembali ke dunia semula? Maka rahsianya ialah iaitu tak ada ibadat lain nak buat kecuali sedekah. Ini jadi kita yang masih bernyawa, masih berada di atas permukaan bumi ini, maka amalkanlah sedekah. Sebab ini yang diminta oleh arwah arwah bapa kita ke siapa ke, dia diminta ialah dia kembalikanlah aku sekejap untuk aku beribadah, iaitu bersedekah. Jadi ini rahsia besar. Rahsia sudah terbongkar. Awal-awal lagi sudah terbongkar. Kenapa mayat itu memilih bersedekah jika dia boleh kembali ke dunia semula? Kenapa? Diberi peluang nak buat amal kebajikan. Betul. Nazir. Tok Abah. Assalamualaikum Ya Haji. Waalaikumsalam. Cantik gambar Tok Abah. Handsome sungguh. Handsome. Kiko. Kiko. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Selamat pagi. I love you Tok. I love you too. Sarapan apa pagi ni Tok? Belum tentu lagi. Minum adalah. Minum hari ini herba sikit. Herba iaitu limau kasturi. Ni limau kasturi, air panas, kemudian madu 1 sudu. Itu herba pagi ni. Alhamdulillah. Seronok herba pagi ni. Jadi kenapa orang yang meninggal itu memilih untuk untuk bersedekah? Ini persoalannya. Jadi kita yang hidup ni jangan kedekut sedekah. Bersedekah. Hari ni ada Jumaat, bagi lelaki pergi masjid. Pergi masjid. Ya Muhammad, salam. Waalaikumsalam. Pergi masjid, bersedekah. Bersedekah. Buka wallet. Bila buka wallet, ada duit 100. Note 100. Ada duit 50. Ada duit 20. Ada duit 10. Ada RM5, ada RM1. Yang mana yang anda akan sedekah waktu Jumaat nanti? Yang mana? Salah Jumaat Muhammad pilih yang mana? Buka wallet. Ini ikhlas jawab. Bila ada 100, selalunya apa yang diamalkan? Note 100 ada sekeping, 50 ada sekeping, 20 ada sekeping, 10 ada sekeping, RM5 sekeping, RM1 sekeping. Yang mana yang nak ambil? Tangan yang nak ambil bagi sedekah di masjid nanti. Sebab sedekah ini adalah amalan permintaan orang yang dah mati. Orang yang dah mati dia minta, ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi sekejap. Kenapa kau nak kembali? Aku nak bersedekah. Jadi kita yang masih hidup ni, rugilah kalau tidak mengamalkan sedekah. Sebab bagi orang yang dah mati, dia minta. Dia minta sangat kita supaya, minta sangat untuk bersedekah. Haji dari mana? Muhammad dari Melaka. Wah, Kota Baru. Saya dari Kota Baru. Dari Kota Baru. Haji Muhammad, ya. Jadi rugilah orang yang tak bersedekah. Mungkin dia tidak faham. Atau mungkin rasa sayang. Duit. Contoh duit. Ataupun kedekut. 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 Mungkin juga. Sedekah. Sedekah itu tidak dilihat kepada angkanya, tapi dilihat kepada keikhlasan. Bukan pada angka.
Bukan pada angka. Bagi orang ada 1 juta, sedekah setakat 1,000 itu biasa. Biasa. Tapi bagi orang yang ada RM10, sedekah RM5 itu luar biasa. Itu luar biasa. Banjir kat Kota Baru macam mana? Belum banjir lagi. Belum banjir lagi. Nuriza. Kota Baru masih lagi belum banjir. Haji Mat, follow ya. Haji Mat, follow. Oh, follow. Terima kasih. Terima kasih, follow. Follow juga YouTube. YouTube Haji Mat Atok. YouTube Haji Mat Atok. Boleh tolong follow, Muhammad? Tolong follow. Tolong follow. Tolong follow. Jadi apa permintaan orang yang dah mati untuk kembali ke dunia? Permintaannya ialah supaya dia boleh bersedekah. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian aku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Bahkan kalau dia tahu hari ini last day, hari ini last day, maka dia minta, ya Allah, kalau boleh tangguhkanlah 2 hari lagi untuk aku bersedekah. Allahu Akbar. Sedekah masjid, sedekah anak yatim, sedekah pada orang sakit, sedekah kepada ibu tunggal, sedekah kepada yang memerlukan, 8 hasnah, sedekah kepada mu'alaf, sedekah kepada orang yang banyak hutang, boleh juga, boleh juga. Kayo, just go number 1, thank you, terima kasih, terima kasih. Jadi kenapa mayat memilih untuk bersedekah? Lebih memilih sedekah. Kenapa lebih memilih sedekah? Lebih memilih sedekah. Jika ia hidup lagi. Jadi kita yang sedang hidup ni kena sedekah lah. Tadi Atuk tanya. Kalau note 100 ada, 50 ada, 20 ada, 10 ada, RM5 ada, RM1. Mana yang kau bagi? Nak tahu kekuatan iman kita? Itulah. Kalau kau bagi RM1, itulah standard iman kau. RM1 je lah. Kalau kau bagi 50, not bad. Sebab kau ada note lagi 100. Sepatutnya kau bagi 100 terus. Itu orang iman yang kental. Iman kental, 100 terus. Itu kental. So, berapa orang pernah bagi 100? Kalau note 100 ada sekeping. Berapa orang? Berapa orang? Sedekah memanjangkan rezeki kita. Amin. Amin. Rasulullah pernah meminta para sahabat supaya bersedekah untuk persiapan satu peperangan. Memerlukan dana yang besar. Maka datanglah Saidina Umar. Datang Saidina Umar membawa hasil sedekah hartanya. Dia letak di hadapan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, ya Umar, berapa banyak lagi yang kau sedekah? Saya sedekah separuh. Separuh daripada harta saya. Separuh saya sedekah, separuh ada di rumah. Wah, itu Saidina Umar. Separuh. Maknanya kalau kau ada duit RM200, kau bagi 100 untuk sedekah. Itu perangai Saidina Umar. Saidina Umar. Sedekah. Cara sedekah. Kemudian tiba-tiba datang Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar meletakkan sedekah dia di hadapan Rasulullah. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, berapa banyak kau bawa sedekah dan berapa banyak kau tinggal kat rumah? Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku bagi semua harta aku untuk fi sabilillah. Habis itu apa yang kau ada di rumah? Di rumahku ada Allah dan ada Rasulullah. Ini orang hebat. Ini orang hebat bersedekah. Orang hebat bersedekah. Semua sekali. Tak takut miskin. Tak takut. Tak takut. Kalau kita ada RM100, bagi semua ke masjid. Berani kan? Itulah beza. Orang yang beriman kuat dengan orang kurang beriman. Kurang. Tak begitu yakin. Tak begitu. Nanti duk fikir pula. Aku ada RM30 ni. Kalau bagi ke masjid, nanti motor aku pamcik. Mana nak cari duit? Jadi kau bagi RM10 je lah. RM20 untuk pamcik motor. Tiba-tiba pamcik sungguh. Sebab itu mulut jangan celupa. Jangan celupa. Bertawakal kepada Allah. Ya, aku sedekahkan semua RM30. Semoga aku tidak dilanda oleh musibah dalam perjalanan balik nanti. Baru betul tak pamcik. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Sedekah memanjangkan rezeki kita. Amin. Reza amin. Jadi jangan cari sebab musabab untuk sedekah. Jangan cari sebab musabab. Aku bagi duit. Takkan nak bagi 100. RM5 sudahlah. Itu standard kau. Standard. Standard. Itu yang menakutkan.
Menakutkan. Jadi sudahlah, rahsia sudah buka. Orang meninggal, minta dengan Allah, dikembalikan dunia. Engkau nak buat apa? Aku nak bersedekah. Kita yang masih hidup ni, nak sedekah kedekut. Kedekut. Kenapa sedekah dipilih oleh mereka? Kerana Rasulullah bersabda, setiap orang yang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Hubungan dengan manusia putus apabila kita meninggal dunia. Tapi hubungan kita dengan sedekah yang kita beri tidak putus. Itu hebatnya. Maknanya sedekah ini talian hayat. Wi-Fi. Talian hayat kita. Sebab matinya anak Adam itu, matinya kita ini, 3 akan ikut ke kubur. 2 balik, 1 tinggal. 2 balik. Siapa yang balik? Hartamu. Harta pergi dengan kereta besar, balik. Dia tak kambuh dengan mayat kau. Tak kambuh, balik. Hartamu. Kemudian yang balik lagi apa? Keluargamu. Bini comel balik. Pak bini balik. Pak siapa suruh bini ramah? Pak bini balik. Seorang pun tak ada dah. I love you, you love me. Tak ada dah. I miss you, you miss me. Tak ada dah. Sebab tak nampak pahala. Permata wawa. Sebab tak nampak pahala. Tapi semua ini dijelaskan oleh Rasulullah. Hadis sahih. Kalau tak percaya, tak boleh. Kita kena percaya. Kita percaya. Jadi apa yang tinggal? 3 pergi, 2 balik. Harta balik. Keluarga balik. Yang tak balik ialah amal ibadat. Antaranya sedekah. Sedekah kau akan setia di dalam kubur. Begitu juga rezeki. Orang kata rezeki banyak. Rezeki aku ada. Rezeki aku dalam bank. Rezeki aku ada tanah kelapa sawit. Rezeki aku kereta. Rezeki aku bisnes. Itu bukan rezeki. Rezeki kita apa yang kita makan. 1. Rezeki kita apa yang kita infak. Apa yang kita sedekah. Itulah rezeki kita yang sebenar. Tanda bukan rezeki kita duit dalam bank. Apabila kita meninggal, duit itu siapa ambil? Takkan ambil untuk kita? Tak ada. Duit itu akan diambil oleh anak-anak kita. Kalau kita tinggal rumah besar, harta banyak, bisnes besar, siapa yang akan ambil? Itulah orang lain semua akan sapu. Tapi apabila kita bersedekah, maka sedekah itulah yang akan bersama dengan kita di dalam kubur nanti. InsyaAllah. Jadi itulah rahsia sudah buka. Ya Balkis. Balkis Muhammad Shah. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apa khabar? Salam Jumaat Tok. Tok, nenek apa khabar? Nenek sehat. Sehat. Nenek sehat semua. Sehat semua. Jadi, orang yang sudah meninggal dunia, memohon kepada Allah SWT supaya dikembalikan walaupun satu hari. Allah tanya untuk buat apa? Kerana aku ingin bersedekah. Ingin beribadat, ingin sedekah. Ingin bersedekah, itu yang penting. Kematian itu pasti. Tetapi apakah persiapan kita untuk kematian? Itu penting. Ya, Mat Moto. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Handsome. Salam Jumaat. Juga yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ina, apa khabar? Ina. Kenapa suara Tok berlapis-lapis? Atuk? Berlapis-lapis? Macam mana berlapis-lapis? Sangkut-sangkut ke? Sangkut-sangkut ke? Rasa macam tak berlapis. Minum dulu. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Jadi itulah. Itulah quote of the day yang kita cuba bincang hari ini. Iaitu apa permintaan rahsia orang yang meninggal. Kalau dia beri peluang balik ke dunia, apa yang dia nak buat? Supaya menjadi panduan kepada kita. Kita yang masih berada di dunia ni. Ya, Mat Moto. Atuk beli mic. Lagi clear suara. Kena ada mic mic dah ada dah. Duduk mana tak tahu. Mic letak sini. Betul juga. Tak clear suara. Kadang-kadang clear, kadang tak clear. Tak clear. Setan menjanjikan ataupun setan ni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampun daripadanya dan kurniaan dan Allah maha luas kurnianya.
lagi Maha mengetahui. Wah, itulah sedekah. Sedekah, syaitan tak nak bagi sedekah. Syaitan cocok kita. Kau bagi sedekah, duit kau habis. Habis tu kau nak cari mana duit? Kau kena kerja lagi. Itu yang dicocok oleh syaitan. Itu yang dicocok oleh syaitan. Jadi mereka yang kembali, mereka yang kembali ke dunia, antara perkara yang dia minta ialah infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang antara kamu. Maknanya Allah kata, infaklah sebahagian daripada yang telah kami beri. Mana sebahagian daripada yang Allah beri. Kena infak. Ada nampak Arif tak? I don't know. Tak tahu. Maybe go out with your father. Papa. Buy something. Motor ada tak motor? Motor papa. Motor ikan papa. Red one. Ada? Tak ada. Tak ada, dia go out with papa lah. You wait lah. Abang rasa yang keluar boleh makan kaban dengan dia. Betul lah tu. Okay, I want to continue. Sebab habis abang dah beli biskut tapi jam dia strawberry. Ada suka strawberry. Lepas tu abang ada beli donat. Tapi Arif kata dia tak sih. Jadi abang beli ke abang ni. Okay, give time to me. Goodbye. Atuk nak kata bye. Salam sejahtera dan salam Jumaat tu. Ya, Hindun Jaafar. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Atuk, apa beza syaitan, iblis, jin? Lain-lain makhluk. Ketiga jenis itu. Syaitan, iblis, jin. Syaitan, iblis tu bapak dia lah. Iblis tu bapak dia. Syaitan tu anak dia. Jadi kalau kata kau ni iblis, itu maknanya bapak dia lah. Syaitan ni apa ni yang biasa-biasa. Iblis tu bapak dia. Jin ini ada dua. Jin baik dengan jin tak baik. Jin Islam dengan jin bukan Islam. Itu jin. Dia makhluk halus lah. Makhluk halus. Tapi syaitan dengan iblis ni memang dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Asalnya iblis dengan syaitan ni adalah paling alim. Dan memang dia orang alim sekali. Tetapi kerana dia tidak memperakui Adam AS, dia tak nak tunduk kepada Adam, maka dia dinyah keluarkan daripada syurga. Dan dia minta dengan Allah, dia akan menggoda hamba Allah ini sampai ke hari kiamat. Dan iblis dengan syaitan dia minta supaya dia tidak meninggal sehingga hari kiamat. Dan apabila hari kiamat, maka syaitan dengan iblis akan dibakar di api neraka. Tapi jin lain. Sebab itu Allah berfirman, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Mana jin ni juga adalah beribadat seperti kita beribadat. Dan kita juga ada orang beriman dan orang tidak beriman. Jin pun begitu juga. Ada jin beriman, jin tidak beriman. Yang tidak beriman masuk neraka. Manusia pun yang tidak beriman masuk neraka. Yang beriman insya-Allah masuk syurga. Itulah mak motor. Salam sejahtera dan salam Jumaat tu. Salam sejahtera. Hindu Jawa, terima kasih. Terima kasih. Atuk dah sampai ke belum? Belum, Hindu. Okey, kita belum lagi baca surah Al-Fatihah. Kita niat baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Anda baca di sana, atuk baca di sini. Baca surah Al-Fatihah dan niat pahalanya. Kita pahalanya put dah. Pahalanya kita niat disampaikan kepada Rasulullah SAW dan keluarga baginda, sahabat baginda, dan juga pahala disampaikan kepada kedua ibu bapa kita. Pahala juga disampaikan kepada diri kita, isteri atau anak-anak, suami, rakan-rakan, sahabat. Ni rakan-rakan kita, rakan-rakan Cook of Day semua ni, sama ada yang pernah masuk ataupun yang akan masuk, ataupun yang tak pernah masuk. Kita doakan semoga mereka menerima pahala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, insyaallah. Insyaallah semoga Allah sampaikan sedekah pahala Al-Fatihah yang kita baca kepada mereka yang telah kita sebutkan tadi, insyaallah. Amin. Amin, amin, amin.
Ya, Mak Moto, iblis tu dari kalangan jin ke? Iblis ni betina ke? Banyak betul dia beranak. Iblis tu bukan jin. Iblis tu iblis lah. Iblis ni bapa syaitan. Jin lain. Jin lain. Iblis tu dia ada dia ada iblis betina jantan lah. Sebab dia beranak dan dia tidak mati. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi infaklah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku, sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan masuk orang-orang yang soleh. Kalau dapat ditunda kematiannya, Allahu Akbar. Mustahil, itu rahsia Allah. Rahsia Allah. Di antara rahsia Allahnya ialah rezeki, jodoh, kematian. Itu rahsia Allah. Hantu pula iblis kaji hantu. Hantu ni kata syaitan pun boleh. Hantu ni. Sebab hantu ni benda tak baik. Tak ada hantu baik. Adakah hantu baik? Tak ada. Hantu. Tapi yang disebut ialah iblis, syaitan, jin, itu yang disebut. Maka saya tu mohon diri tengah bekerja. Silakan Indun. Kerja dulu. Kerja satu ibadah. Kerja satu ibadah. Jadi bagi orang yang nak memastikan sangkut pula. Okey, sedekah juga banyak fadilat-fadilat yang lain. Bukan sahaja selain daripada untuk talian hayat kita. Sebab di dalam kubur nanti, tak ada teman lain. Kita hanya kain kapan je. Kain kapan je dalam kubur nanti. Thank you Tok share ilmu. Sebelum ni saya confused. 3 jenis makhluk ni. 3 jenis makhluk. Hantu ni, apa ni, Mak Moto ini orang Melayu je. Sebut hantu-hantu. Tapi hantu ni tak ada hantu baik. Tak pernah dengar pun hantu baik. Jin tu ada. Jin ada. Jin Islam, jin bukan Islam. Itu jelas. Sebab dalam Al-Quran sebut pun, Allah tidak jadikan manusia dan jin. Dan jin kecuali untuk semua aku. Mana jin pun solat juga. Jin solat juga. Jin zikir juga. Zikir juga. Malaikat ni ialah satu makhluk lain. Makhluk yang merupakan menerima perintah Allah. Apa tugasan-tugasan mereka. Itu. Jadi sedekah juga adalah banyak fadilat-fadilat yang lain. Jadi emak ibadat. Jadi apabila matinya kita ini, kita nak teman kita. Siapa teman kita masa mati? Kita duduk di rumah ni pun, kita minta teman, duduk seorang-seorang, tak ada teman kan? Tak boleh dah, nak ke ada teman. Apa lagi kita mati duduk dalam tanah? Siapa nak ikut kita? Orang Bunian tu hantu kalau tu. Ada orang Melayu kahwin, orang Bunian tak nak balik kat dunia asal. Setengah ulama kata orang Bunian tu jin lah. Jin Islam. Masalah balik tak balik tu wallahu a'lam bissawab. Itu jin Islam. Bunian tu jin Islam. Jadi apabila kita meninggal, apa persiapan kita kematian? Ramai orang duk sibuk dunia dah nak kiamat. Dunia kiamat. Tak apalah nak sibuk tu. Tapi apa persiapan kita? Persiapan macam kita kata nak banjir. Apa persiapan kita untuk hadapi banjir? Mungkin kena ada sampan ke, kena ada bekal beras ke. Itu persiapan. Begitu juga dengan kematian. Bila kita tentu dah kita akan meninggal, lebih-lebih lagi banjir ni ada nampak. Hujan lebat, air sungai naik, dah nampak. Kematian tak nampak. Tiba-tiba aja mati pun ada. Sakit tak mati pun ada. Sakit mati pun ada. Apa persiapan kita? Itu yang kita perlu fikirkan. Ya, Mak Moto. Atuk kat masjid tempat saya lepas isyak selalu baca surah Al-Mulk. Ustaz cakap lepas saya sekubur. InsyaAllah. Amin. Betul lah tu. Betul. Kita hafalkanlah. Hafalkanlah. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran lain yang boleh membantu kita dalam kubur. Membantu kita yang menjadi cahaya. Macam kita baca 3 kul atau 4 kul. Itu juga.
Banyak. Jadi tak rugi. Bacalah. Hafallah ayat-ayat Al-Quran. Sebab semua ayat Quran itu ada fadilatnya. Dan ayat Quran ini akan membantu kita. Membantu kita di alam barzah nanti. Orang lain tak datang. Girlfriend tak datang. Bini comel tak datang. Suami handsome tak datang. Semua tak datang. Tak datang. Yang datang ialah amal ibadat kita. Ini rahsia besar. Sudah pun tahu. Tapi kenapa tak nak beramal? Sedangkan kita tahu kita akan mati. Dah tahu. Tapi apa bekal kau? Oh, bekal tak ada. Habis tu kenapa tak buat? Tak ada masa. Tak ada masa. Tak ada masa. Oh, kenapa tak solat? Tak sempat. Allahu Akbar. Apabila kau tak solat, pertama, kau tak dapat pahala. Yang kedua, kau dapat dosa. Negatif. Kenapa surah Al-Mulk? Surah lain boleh juga kan lepas seksa kubur. Surah Al-Mulk ni ada hadis dia. Rasulullah ada bagi tahu. Dan surah-surah lain pun ada fadilat-fadilatnya untuk semasa kita di dalam kubur. Surah Al-Fatihah pun ada. Surah Al-Fatihah ada fadilat. Yang penting kita baca Quran. Yang tak baca je tak dapat. Yang orang baca Al-Quran, semua ada kelebihan-kelebihannya. Itu kata ulama. Jadi yang penting kita bacalah. Baca Al-Mulk, baca semualah. Yang kita boleh ingat, yang kita boleh hafal, kita hafal. Tapi tu saya ingat Al-Fatihah aja. Tak apa. Sentiasa baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca Al-Quran lah tu. Al-Fatihah pun Al-Quran. Inna a'tayna pun Al-Quran. An-Nas pun Al-Quran. Qul huwallah. Jadi yang penting ialah persiapan kita. Jadi persiapan kita ni ada dua. Satu persiapan wajib dan satu persiapan sunat. Ini yang orang masih keliru ni. Apa persiapan wajib? Persiapan wajib kita ialah benda-benda wajib. Solat 5 waktu wajib. Puasa bulan Ramadan wajib. Bila cukup duit kena pergi haji wajib. Wajib. Zakat bila cukup duit kena keluar zakat 2.5% wajib. Wajib. Itu adalah amalan wajib. Tak buat tu habislah. Ya salam Tok Wan. Alhamdulillah Tok. Nampak sihat. Empower selalu. Waalaikumsalam. Nampak je sihat. InsyaAllah semoga sihat sungguh. Sihat. Solat tahajud. Ya mak motor. Betul tu. Solat tahajud. Solat sunat. Kita kena buat. Itu persiapan kita. Kita sanggup buat overtime. Kenapa kau buat overtime? Nak duit lebih. Okey, baguslah tu. Tapi kenapa kau tak buat sunat? Tak wajib. Tak wajib. Habis tu tak buatlah. Habis apabila tak buat kau dapat apa? Tak dapatlah. Jadi sama dengan overtime. Kenapa kau buat overtime? Nak dapat duit lebih. Tapi kerja kau sampai 8 jam je. Ini dah 10 jam. Tak apa, aku overtime 2 jam. Itulah sunat. Jadi maknanya kita dah buat wajib. Kemudian kita buat sunat pula. Sunat ni overtime. Tambahan markah. Tambahan pahala untuk ke akhirat. Sama juga kita kerja. Overtime. Kenapa buat overtime? Nak tambah pendapatan kita. Kenapa? Kalau hal-hal di dunia, kita bersungguh-sungguh sangat. Nak overtime lah, nak apalah, buat extra job lah, 3 kerja lah sehari. Macam-macam buat. Kenapa? Kerana nak kumpul harta dunia. Solat pun kena buat juga. Utamakan solat. Rezeki daripada Allah. Allah yang beri rezeki. Itu kita kena jaga, kena fokus. Jangan kata, oi, aku kerja sekarang kerana aku. Jangan. Jangan bro. Jangan. Itu bahaya. Sedekah juga memudahkan urusan dan menenangkan hati. Selain daripada sedekah itu boleh memberi cahaya kepada kita di alam barzah nanti. Sedekah juga di dunia lagi kita mendapat manfaat. Iaitu urusan-urusan kita yang lain senang. Allah pun mudahkan. Dan hati kita lebih tenang. Lebih tenang. Dia ada beza. Habis duit. Kenapa? Kerana sedekah. Hati tenang. Habis duit kerana apa? Habis belanja. Hati susah. Tak percaya? Tak percaya cuba buat. Cuba buat. Habiskan duit dalam dompet kau. Kau sedekah. Kau tenang je. Tak ada masalah. Betul cakap. Cuba bagi. Ataupun tengok dalam wallet. Ada note 100. 50. 20. 10. Bagi yang 100 tu. Kau balik daripada solat nanti. Kau rasa tenang je. Tapi apabila duit itu hilang. Ataupun tiba-tiba kena baiki motor pun semua. Allah hangus 100 aku hari ni. Kenapa? Motor meragam. Kereta meragam. Kena saman macam-macam. Hangus. Kita rasa menyesal sangat. Tak senang sangat. Sayang sangat duit itu. Duit itu 100 kena, 200 kena. Tapi kalau kita bersedekah, kita cool. Kita tenang je. Alhamdulillah hari ini
sedekah 100 di masjid. Rasaku tak percaya. Percaya buatlah. Dia tak percaya ni kau tak pernah buat. Kau buatlah. Atau bolehkah kita standby untuk kematian? Kita tempah batu nisan, beli kain kafan, peralatan mandi. Boleh? Boleh. Supaya tidak membebankan orang lain. Tapi sebenarnya, mak motor, semua benda ni dah ada di masjid. Semua masjid ada sediakan, free je dia bagi. Free, kain kapan, apa semua ni free dia bagi. Batu nisan tak adalah. Kain kapan, peralatan mandi. Masjid bagi. Bahkan setengah masjid kalau di kampung atuk ni, dia bagi cash lagi. Bagi cash lagi. 300 lah tak silap tu. Ada ahli Korea meninggal. Sebab kan dia ada buat kutipan setiap Jumaat. 3,000, 4,000 sekali kutip. Jadi dia bagilah. Itu duit tu lah diberi kepada orang tak mampu ke dia tak kisah. Okey, bila ada meninggal, pergi jumpa tu imam, terus dapatkan barang tu. Tak payah buat persiapan. Kena standby kan kat rumah, tak payah. Benda tu semua ada di masjid. Tapi ada orang standby pun ada. Dia nak buat khusus. Ada orang standby kain kapan ni, iaitu kain ihram dia. Dia pergi buat haji atau umrah, kain ihram dia tu dia buat balik. Dan biasanya kain ihram itu dia wasiatkan supaya bila dia meninggal, jadikan kain ihram dia tu sebagai kain kapan. Sebab kain ihram tu saksi. Sebagai saksi dalam kubur nanti. Yang kain ihram itu dia pernah pergi menunaikan umrah atau menunaikan haji. Kena standby kat rumah. Tak payah standby. Dah ada ke masjid. Pergi tanya tu imam. Tanya tu imam. Dah ada dah. Tak ada masalah. Tapi kalau kain ihram, semasa mengerjakan haji atau umrah, yang tu boleh. Kita simpan. InsyaAllah apabila kita meninggal, wasiatkan. Kapankan aku bila aku meninggal dengan kain umrah, kain yang kita buat umrah atau buat haji tu. Ihram, kain ihram. Tempat saya mandi jenazah kena bayar, gali kubur liang lahat kena bayar, solat jenazah pun kena duit. Itu Korea masjid lah, patut tanggung, kena cadang lah, mak mutu kesian lah bagi orang tak mampu kan. Korea masjid itu ke aktiviti masjid lah tu. Kan setiap minggu kutip duit. Tapi kalau kena bayar semua, tu kena standby lah. Tapi kita orang Islam tak mahal kos. Bagi orang kafir kalau meninggal, puluh-puluh ribu habis. You tengoklah kubur dia berapa besar. Dia risau kalau mati. Orang bukan Islam risau kalau mati. Sebab kos pengurusan kematian itu tinggi. Belah-belah ribu. Puluh ribu pun ada. Kita berapa je. Kan? Mandi jenazah berapa je, gali kubur 300 macam tu lah. Solat jenazah ikutlah RM10 seorang, 10 orang RM100. Tak habis RM1,000 lah, habislah RM1,000 katakan. Itulah mak motor sediakan RM1,000. RM1,000. Tapi pergi tengoklah di masjid, masjid-masjid besar semua ada, dia sediakan free je. Bukan fardu kifayah ke tu. Fardu kifayah tu solat jenazah, itu fardu kifayah. Kalau tak solat tak boleh. Tapi fardu kifayah ni maknanya apabila dah ada orang lain solat, orang lain tak solat, terlepaslah dosanya tu. Fardu kifayah perlu ke bayar. Itu peralatan tu perlu dibayar lah. Kalau boleh dibeli. Sebab lain yang fardu kifayah ni solat. Solat itu saja. Yang peralatan-peralatan lain tu terpulang kepada masjid. Sebab itu Korea masjid dia menjadikan bantuan khusus untuk orang meninggal dunia. Ini bergantung kepada aktiviti, bergantung kepada tu imam lah. Bincang. Mak motor pergi tanya tu imam. Boleh tak kita jadikan siapa yang meninggal, semuanya ditanggung kosnya oleh masjid. Dan kutiplah setiap minggu berapa. Setiap minggu buat bayaran macam tu. Macam tu. Boleh ya? Jadi sedekah ini bukan sahaja merupakan talian hayat kita di pada mahsyar dan juga di alam barzakh, tetapi dia memberi talian hayat juga di dunia lagi. Di dunia lagi kita sudah pun mendapat rasa kesan fadilat daripada kita bersedekah. Urusan kita mudah, hati kita tenang, kita rasa kita lebih dekat dengan Allah SWT. Kita lebih rajin untuk beribadah. Itu di antara kelebihan jika kita bersedekah. Sedekah ke atas nama orang tua. Apabila salah seorang manusia meninggal dunia,
maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi kalau tadi Atuk kata, bila kita meninggal 3 pergi, 2 balik, 1 tinggal. 2 balik, 1 tinggal. Okey Tok, thank you dengan ilmu yang diberi. Saya nak out dulu. Assalamualaikum Tok. Ya, Mak Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi Atuk kata, bila kita meninggal, 3 akan ikut mayat, akan ikut kita. 2 balik, 1 duduk. 1 duduk bersama kita. Yang duduk bersama kita pula ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang akan duduk bersama kita. Pertama, sedekah yang kita beri. Sedekah. Tak kira lah kita beli selipar untuk masjid. Sedekah dah tu. Beli selipar 1 pasang RM2. Letak 10 pasang. Contohlah. Atau 5 pasang di masjid. Jadi orang nak pergi masjid boleh guna selipar. Itu sedekah. Dapat pahala. Dapat pahala. Ataupun kalau ada surau apa semua, bayar bil elektrik. Bayar elektrik itu pun dapat pahala. Dapat pahala. Satu. Jadi yang satu, 3 mengikut mayat, yang 1 akan bersama dengan kita di alam kubur, maka yang 1 itu pecah kepada 3. Pertama sedekah. Yang kedua, ilmu yang berguna. Macam Atuk duk sampaikan ni, mungkin boleh memberi penjelasan, pemahaman, daripada tak amal menjadi beramal. Jadi sampaikan. Kita sampaikan. Sama ada you dengar, you faham, tapi tak nak buat. Itu terpulang. Atuk tak boleh paksa you buat, tak boleh. Dan Atuk tidak boleh pun sehingga memaksa, tak boleh. Tapi menyampai itu wajib. Nanti di pada mahsyar akan ditanya oleh Atuk, apa kau beritahu ke anak cucu kau? Kena bagi tahu. Jadi Atuk dah bagi tahu. Jadi soalan kubur dah lepas dah. Soalan mahsyar dah lepas dah. Tapi dia orang tak buat, itu terpulang ke dia orang. Yang kita beritahu saja. Jadi pertama, sedekah yang kita sampaikan akan bersama dengan kita di alam barzah nanti. Yang kedua, ilmu yang baik. Ada juga ilmu tak baik. Ajar mencuri, tak boleh. Ajar menipu, tak boleh. Tak boleh. Ajar meniru, tak boleh. Maknanya, yang akan kekal bersama dengan kita, memberi manfaat kepada kita di dalam kubur, ialah ilmu yang berguna. Ilmu yang berguna. Kemudian yang ketiga, anak soleh. Doa daripada anak yang soleh. Jadi 3 perkara. 3 perkara. 3 mengikut kita ke kubur. 1 yang akan bersama dengan kita. Yang 1 itu pecah kepada 3. Pertama, sedekah yang kita buat di dunia. Yang kedua, ilmu yang baik yang kita sampaikan. Dan yang ketiga ialah doa daripada anak yang soleh. Jadi 3. 3 itu akan sampai kepada kita. Jadi itulah. Ada juga menyesal mati sebelum bersedekah. Ada yang menyesal mati sebelum sedekah. Menyesal mati sebelum bersedekah. Oh ini. Ni ada kisah. Kisah apa ni, mayat yang menyesal mati. Oh, menyesal mati. Ya, tu tak kopi hak Umi tu. Menyesal mati sebelum bersedekah. Jadi janganlah kita sampai ke tahap itu. Kita kena sedekah awal. 8 alasan kenapa harus bersedekah. 8 sebab kenapa kita harus bersedekah. 8 sebab ada. Pertama, menjauhkan diri dari para mara bahaya. Sedekah ini boleh elakkan kita daripada kemalangan, boleh memanjangkan umur, boleh mengelakkan musibah-musibah. Itu fadilat sedekah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan pun. Ui, nasib baik tak accident. Dekat dah tu. Itu dapat, itu pahala daripada sedekah lah. Yang babaskan kita, yang cover kita. Tapi kita tak perasan. Ui, cilok tu. Kena lah macam tu. Lebih kurang. Jadi, sedekah itu boleh menjauhkan diri daripada mara bahaya. Sedekah juga boleh memanjangkan umur. Nanti orang tanya kan umur kita dah Allah tentukan. 70, 50, 20, 10. Itu betul. Apabila kita berusia 4 bulan dalam kandungan, maka Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz
kita akan meninggal umur berapa. Tetapi apabila kita bersedekah dan kita niat sedekah aku ini semoga Allah panjangkan umurku. Semoga Allah panjangkan umur. Jadi jika Allah menerima doa kita tadi, maka umur kita akan dilanjutkan. Allah berkuasa. Allah berkuasa. Batuk pula. Kemudian bersedekah juga, duit kita tak hilang. Dia diganti oleh Allah SWT. Diganti. Sebab tu kita kena bersedekah. Allah ganti terus. Dan rezeki, bersedekah juga akan melancarkan rezeki. Kalau bisnes lambat lakulah, pangkat lambat naiklah, macam-macam. Macam-macam. Jadi untuk melancarkan rezeki, melancarkan rezeki, banyakkan bersedekah. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dijangka dan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang dijangka ni seperti gaji kau. Setiap bulan kau dapat berapa? 3,000, 5,000, 10,000. Itu dijangka dah. Setiap bulan. Kalau lewat satu hari pun dah bising dah. Itu rezeki yang dijangka. Rezeki yang tak disangka-sangka ni. Pergi kat kedai kopi, minum, makan, masa nak pergi bayar, orang dah bayar lah Haji. Wah, itu rezeki tak disangka-sangka. Tiba-tiba je orang bayar. Tiba-tiba je orang bayar. Itu satu contoh. Rezeki yang tak disangka-sangka. Ada juga banyak kisah. Kisah rezeki yang tak disangka-sangka ni. Banyak kisah. Ya, Nurliza, rezeki lambat. Jangan merungut. Kena cek balik apa yang tak kena. Itulah. Kurang bersedekah, rezeki lambat lah. Nak laju, kena sedekah. Itu je jawapan dia. Nak laju, kena bersedekah. Kena bersedekah. Ada orang yang kuat bersedekah, maka walaupun sebagai contoh, apa yang Rasulullah buat, contoh, ada sirah. Ada seorang peminta sedekah datang ke rumah Rasulullah. Meminta bantuan kerana dah tak makan lama apa semua. Rasulullah pun tak ada apa. Rasulullah ada baju yang dihadiahkan oleh Raja Rom, kata Sila tu. Mahal lah. Jadi dia bagi baju tu. So yang fakir miskin tadi happy lah dapat baju. Dapat baju tu dia pergi kedai, dia jual. Dia jual kedai tu. Ada seorang Allah nampak. Dia kata itu baju Rasulullah. Dia pun tanya macam mana kau dapat ni? Rasulullah sedekah. Dia kata, okey, berapa kau nak jual? Berapa kau nak jual? Dia pun letaklah harga mahal lah kan. So dia letak harga mahal. Jadi si hamba Allah tadi ambil baju Rasulullah tu, pulangkan balik kepada Rasulullah sebagai hadiah. Ya Rasulullah, aku nak hadiahkan balik bajumu yang kau sedekahkan kepada si fulan. Itulah, itu hebatnya. Itu the power of sedekah. The power of sedekah di situ, orang miskin, orang yang fakir tadi dapat duit hasil pada jual baju Rasulullah. Okey, orang yang kaya tadi beli balik, dia dapat pahala sebab dia sedekah pula kepada Rasulullah. Rasulullah. Itulah. Itu pusingan kebaikan rezeki. Dan rezeki juga akan melipat gandakan pahala kita. Jangan berkira jika bersedekah, betul. Dengan bersedekah juga dapat melipat gandakan pahala. Bersedekah juga dapat menghapuskan dosa. Menghapus dosa. Dan bersedekah juga dapat menyembuhkan penyakit. Ini benda yang miracle. Bersedekah. Niat sedekah. Aku sedekahkan ini agar ibuku sembuh. Niat sedekah macam tu. Aku sedekahkan ini agar suamiku sembuh. Aku sedekahkan ini agar anakku sembuh. Aku sedekahkan agar penyakitku sembuh. Itulah hebatnya sedekah. Dan sedekah juga ialah membangun nilai persaudaraan dalam keluarga. Sebab kita membantu keluarga. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah dalam kalangan keluarga.
Bersedekah juga kita ketenangan jiwa. Benar tu. Benar Nizam. Benar. Jadi itu adalah 8 alasan kenapa kita harus bersedekah. Tapi alasan yang paling besar ialah sedekah itu adalah merupakan talian hayat kita di alam barzah nanti. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Kita berbicara. Kita sambung lagi esok insya-Allah. Dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Kita berselawat kepada Rasulullah dan kita tangguh dulu punya kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad